Ya, selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Nama saya Sam. Selamat datang ke perkongsian online teknologi terbaru iTeracare yang merupakan peranti revolusi dalam industri kesihatan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Tera dalam iTeracare sebenarnya berasal dari perkataan terahertz, di mana ialah merupakan salah satu daripada 10 teknologi termaju yang mengubah dunia. Dan speaker malam ini, beliau mempunyai latar belakang dalam pendidikan fizikal, sains sukan dan juga dalam bidang kesihatan. Beliau juga telah mengamalkan teknologi Terahertz untuk membantu ramai orang mengembalikan kesihatan mereka. Dipersilakan penasihat produk iTeracare, Encik Soma Sundram. Selamat malam Encik Sam. Selamat malam, salam sejahtera dan selamat datang kepada hadirin yang dihormati. Jadi sekali lagi kita bertemu dalam edisi ini berkenaan dengan peranti iTeracare yang sekarang ni sudah disebut-sebut di kalangan ramai orang dan ramai orang mencari-cari peranti ini. Jadi hari ini kita cuba ketahui kenapa jadi begitu. Baik, sebelum itu beberapa disclaimer. Maklumat dan arahan yang tertera dalam persembahan ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Ia tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat perubatan profesional, diagnosis atau rawatan yang menggantikan nasihat perubatan yang diberikan oleh doktor atau pakar perubatan. Jadi apa yang kita buat di sini adalah rawatan alternatif di mana kami membantu badan mengembali kepada kesihatan yang asal. Baik, dengan itu saya Soma daripada Malaysia dan saya mulakan dengan logo iTeracare. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin membeli peranti, pastikan ada jenama ataupun logo iTeracare di peranti tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini perlu saya sebut kerana ramai sekarang bertanya. Saya lihat ada peranti yang dijual online dan pada harga yang murah. Jadi bolehkah saya beli? Jadi sebenarnya pilihan untuk membeli adalah pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak boleh melarang. Tapi cuma apa yang kami boleh beritahu adalah apabila anda membeli peranti daripada Prive International dengan mempunyai logo iTeracare, maka tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat satu peranti yang akan membuat apa yang dikatakan dan juga mempunyai waranti 1 tahun. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan akan didaftarkan masuk ke dalam sistem. Jadi tentang pembelian peranti-peranti lain yang dalam pasaran adalah keputusan tuan-tuan dan puan-puan sendiri dan kita tidak boleh melarangnya. Alright. Dan seterusnya kita mulakan dengan melihat ataupun mendengar apa yang dikatakan oleh Hippocrates 25 abad sebelum ni. Alright. Beliau telah menyatakan bahawa jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit boleh dirawat. Alright. Kalau kita lihat peranti iTeracare ini, dia mempunyai 3 tahap haba, iaitu sederhana, rendah dan panas dan tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh memanaskan tulang menggunakan peranti ini, di mana penyakit boleh dirawat mengikut kepada Hippocrates. Dan kalau kita lihat, beliau juga telah menyatakan bahawa kekuatan daya penyembuhan semula jadi di dalam setiap kita adalah daya yang paling besar untuk menyembuh. Maknanya badan kita setiap kali dia cuba untuk menyembuhkan kembali kepada keadaan asal. Tetapi masalahnya kita tidak dapat memberi apa yang diperlukan oleh badan oleh tubuh untuk mengembalikan kesihatan. Alright. So itulah masalahnya. Jadi kalau kita tahu apa yang diperlukan, maka kita boleh membantu badan kita. Seterusnya beliau juga menyatakan bahawa tenaga semula jadi di dalam diri kita adalah kuasa sebenar penyembuh penyakit. Jadi dengan iTeracare, peranti iTeracare ini, kita cuma mengembalikan
kuasa sebenar yang ada pada badan kita supaya dia dapat menyembuh penyakit. Alright, itulah tujuan utama peranti iTera Care, untuk memberi peluang kepada tenaga-tenaga semula jadi yang ada di dalam tubuh untuk bertindak, untuk aktif semula. Jadi Donna Eden telah menyatakan bahawa tenaga adalah daya kehidupan. Ia menghidupkan setiap sel dan otot dan serat dalam badan. Dan perubatan tenaga menumpukan kepada daya hidup itu. Apabila tenaga anda lancar mengalir dan dalam keadaan seimbang, kamu akan rasa sihat dan hebat. Malah beliau telah menulis buku dengan berjudul Bagaimana Perubatan Tenaga Boleh Menyembuh dan Cergaskan Semula Kesihatan Anda. Albert George pula telah menyatakan bahawa dalam setiap kebudayaan dan dalam setiap tradisi perubatan sebelum kita, penyembuhan tercapai dengan menggerakkan tenaga. Jadi semua kebudayaan, semua tradisi perubatan sebelum ni telah menggunakan perubatan tenaga. Dan Muhammad Oz telah menyatakan bahawa perubatan tenaga adalah sempadan terbesar yang terakhir. Beliau juga telah menyatakan bahawa Albert Einstein telah menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ia cuma boleh ditukarkan daripada sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain. Dan beliau juga telah menyatakan bahawa perubatan masa hadapan adalah perubatan frekuensi. Dan perubatan masa hadapan yang telah disebut beliau pada masa beliau sekarang berada pada masa kini di tangan tuan-tuan dan puan-puan sebagai tenaga perubatan frekuensi. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarah, manusia telah cuba menggunakan perubatan tenaga untuk menyembuhkan kesihatan orang lain. Mereka telah menggunakan berbagai nama, antaranya meridians, chakras, aura, celtic wave, basic grid, pi rhythm, triple warmer, radiant circuits, untuk namakan cuma beberapa. Jadi apa yang berlaku di sini adalah kepakaran berada pada beberapa orang. Mereka pakar dalam bidang ini dan orang lain terpaksa berjumpa dengan mereka untuk mendapatkan rawatan. Dan kita perlu mengambil masa, berjalan jauh dan membayar untuk tujuan rawatan. Tapi sekarang dengan peranti iTera Care, kami telah membawa perubatan tenaga itu kepada rumah tuan-tuan dan puan-puan, kediaman tuan-tuan dan puan-puan, di mana boleh digunakan di rumah, beli sekali, boleh digunakan selamanya selepas itu, selagi peranti itu berfungsi. Dan boleh digunakan oleh semua orang di rumah, malah jiran-jiran pun boleh guna. Di mana ia sekarang yang menjadi sebagai sebagai seorang doktor di rumah. Itu rawatan awal sebelum berjumpa doktor jika perlu. Dan saya pasti pada satu masa akan datang, setiap keluarga, setiap rumah akan mempunyai satu peranti iTera Care. Itu kita lihat apakah peranti-peranti ini. Pada asasnya ada dua peranti, satu adalah iTera Pro dan satu lagi adalah iTera Classic. iTera Care Classic. Jadi iTera Care Classic ni banyak digunakan oleh individu dan keluarga. Antara sebabnya adalah ia lebih ringan. Dan banyak keluarga dia mempunyai orang-orang yang berumur, ibu bapa, datuk, nenek-nenek yang sudah umur sudah lebih tua. Mungkin badan mereka pun tidak boleh memegang peranti yang lebih berat. Jadi peranti ini sesuai dengan penggunaan mereka dan banyak membantu mereka.
Jadi ia juga mempunyai satu switch auto cut off yang akan berhenti jika ia terlalu panas. Biasanya selepas menggunakan dalam lingkungan 60 minit dan selebihnya berterusan. Right? Kalau kita gunakan 20 minit, kita berhenti, kita sambung balik 20 minit, kita berhenti, maka mungkin tidak akan jadilah di mana auto cut off ni untukkan switch dia. Warnanya cuma satu sahaja di seluruh dunia. Right? Di mana-mana pun di seluruh dunia warnanya cuma warna yang sama ni. Dan dia mempunyai 3 tahap switch di mana tahap haba. Right? Pada tahap sederhana, rendah dan tinggi. Right? Jadi kita menggunakan kesesuaian. Dan kuasanya adalah 800 watt. Manakala iTera Care Pro pula boleh digunakan oleh individu dan keluarga tanpa masalah, tetapi banyak digunakan di pusat-pusat rawatan. Contohnya di negara-negara seperti Hong Kong dan Taiwan, banyak pusat-pusat rawatan yang menggunakan iTera Pro ni untuk pelanggan-pelanggan mereka. Right? Jadi antara sebabnya mungkin kerana ia lebih besar dan lebih berat, dan juga ia boleh digunakan lebih lama. Antara sebab yang utama adalah ia boleh digunakan lebih lama, berjam-jam tanpa perlu diberhentikan. Warnanya cuma biasanya hitam, putih dan perak, dan ia mempunyai 2 tahap switch. Haba 2 tahap, dan dia juga boleh digunakan tanpa haba. Harganya adalah 10 kali ganda harga iTera Care Classic dan ia menggunakan kuasa 1200 watt. Dan kalau kita kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah menjadi ahli dan mempunyai akaun sendiri, kalau login ke dalam akaun, pergilah kepada setting. Di setting tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ada 2 risalah. Satu adalah risalah iTera Classic dan satu lagi adalah risalah iTera Pro. Jadi bolehlah baca dan dapat info dan juga boleh berkongsi dengan kawan-kawan. Dan ramai yang juga bertanya tentang sijil-sijil yang datang bersama dengan peranti ini. Peranti ini disijilkan dan dipaten oleh Akademi Sains Kebangsaan Negara China dan Sinochem. Dan pengeluarnya adalah Deschang. Jadi kita lihat Akademi Sains Kebangsaan China ni, negara China sekarang ni dia banyak menumpukan kepada teknologi terahertz. Malah dia telah mengkhususkan ramai pengkaji, saintis untuk membuat penciptaan menggunakan teknologi terahertz dan kajian menggunakan teknologi terahertz. Jadi peranti ini adalah antara ciptaan Akademi Sains Kebangsaan Negara China dan pengeluarnya adalah Deschang, seorang sebuah pengeluar peranti-peranti yang boleh dipercayai. Jadi kalau kita lihat mereka mempunyai banyak sijil-sijil. Jadi boleh dilihat di website syarikat. Antaranya adalah sijil-sijil konformiti, laporan-laporan ujian dan juga kenyataan-kenyataan pematuhan maklumat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah lihat di website jika ingin melihat kepada lebih banyak lagi. Jadi ramai juga bertanya apakah itu tenaga terahertz. Ramai yang menggunakan dan melihat bahawa berlaku pemulihan dari segi kesihatan. Ramai yang sakit, hilang sakit dan macam-macam lah. Tapi mereka mungkin tidak faham bagaimana ia berlaku. Pada asasnya ia menggunakan tenaga terahertz. Jadi kalau kita lihat pada spektrum elektromagnetik, tenaga terahertz ini sekarang dia berada di antara microwave dan infrared. Dan sebelum ni manusia tidak tahu bagaimana untuk menggunakan tenaga terahertz ini.
Sebab dia berada di antara elektronik dan fotonik. Dan bukan mudah untuk mengeluarkan cahaya terahertz. Tapi dalam 3 dekad yang kebelakangan ini, banyak penemuan dan kajian telah dibuat dan mereka telah sahkan tenaga terahertz ini, dan dia mendapat tempat yang khas dan khusus di antara microwave dan infrared. Dipanggil sebagai satu tenaga yang baru dan diberi nama terahertz. Jadi kalau kita lihat mengapa ia begitu penting untuk kita, antara sebabnya kalau kita tengok tenaga-tenaga yang lain, fungsi mereka contohnya kalau radio untuk komunikasi, dan contohnya kalau X-ray untuk tujuan medical. Tapi bila kita datang kepada terahertz ni, terujuk pada tenaga terahertz ni, ia menumpukan banyak kepada getaran dan rotasi pada peringkat molekular, iaitu di dalam badan kita, di tisu kita, right? Jadi tenaga lain mungkin tidak dapat buat sebegitu. Tapi tenaga terahertz dapat membantu dalam tahap molekular. Jadi kalau kita lihat selain daripada itu, ia juga membantu pada peringkat intermolekular, getaran intermolekular dan intramolekular, itu dalaman. Alright. Oleh kerana itu, ia membawa perubahan kepada kesihatan. Alright, yang membantu dalam kesihatan. Jadi kita akan lihat macam mana ia dapat membantu kita. Tapi sebelum tu, kita lihat kepada penggunaan asalnya. Pada asalnya ia banyak digunakan untuk mengimbas. Sekarang ia banyak menggantikan mesin-mesin X-ray, terutamanya di lapangan terbang. Alright. Jadi kalau dulu bila kita lalu dalam mesin X-ray ini, kita hilang beberapa minit nyawa kita kerana X-ray ini membahayakan. Tapi dengan menggunakan tenaga terahertz ni, ia tidak membahayakan. Tetapi ia amat orang kata powerful. Alright. Dia dapat melakukan dengan begitu baik. Alright. Contohnya, janganlah bawa tu pisau ataupun pistol. Dia pasti akan dapat mengesan. Alright. Seterusnya, kasut. Kalau kita simpan, kita masukkan, sisipkan pisau dan juga ni bahan peletup, ia boleh mengesan dengan amat senang. Alright. Malah untuk bidang pergigian. Okey, kalau kita lihat di sini, gigi ni nampak cantik dari luaran. Tapi bila digunakan tenaga terahertz, dapat dikesan ada kerosakan di dalam gigi itu. Kita lihat lagi satu yang lebih besar, di mana di luaran memang nampak cantik. Tapi dengan menggunakan tenaga terahertz, kita dapat melihat ke dalam dan melihat kerosakan, membantu dalam bidang pergigian. Dan selain daripada itu, ia sekarang banyak membantu dalam bidang kesihatan. Right? So, bagaimana kita dapat menggunakan tenaga terahertz ini untuk kita, untuk membantu kita buat masa ini? Kita gunakan peranti iTeracare. Dan kenapa kita perlu menggunakan peranti iTeracare? Apakah mustahaknya? Apa akan berlaku kepada orang yang menggunakannya? Jadi kita lihat sekarang. Okey, sebelum tu kita kena memahami bahawa tenaga terahertz ini bukan sesuatu yang baru. Ia sudah sedia ada di bumi kita daripada permulaan bumi. Maknanya ia memang sudah ada di sekeliling kita dan juga di alam semesta. Tapi cuma masalahnya kekuatan tenaga ini tidak begitu kuat. Jadi ia tidak dapat memberi kesan yang begitu baik untuk tujuan kesihatan. Antara sebabnya adalah kalau kita lihat lapisan kulit kita, ada 3 lapisan utama di sini. Di bahagian hypodermis ni banyak mengandungi air, right? Dan juga saluran darah. Dan tenaga terahertz ni dia kalah kepada air. Dia kalah kepada air dan wap. Jadi kalau katakan dia kena saja air dia akan diserap oleh air dengan begitu baik.
Alright. Jadi tenaga yang lemah tu dia cuma dapat masuk menembusi sehingga ke tahap yang ketiga ni dan terus diserap oleh air di sini. Jadi apa yang berlaku, dia tidak dapat masuk lagi ke lapisan yang seterusnya. Jadi kita tidak dapat kesan yang baik. Jadi kalau kita lihat jumlah ketebalan pada manusia adalah lebih kurang antara 3.1 hingga 6.3 mm. Alright? Daripada seorang ke seorang dan daripada bahagian ke bahagian untuk seseorang tu. Alright? Dan penetrasi gelombang terahertz pada kadar biasa adalah cuma 0.1 sehingga ke 0.3 mm. Jadi oleh kerana itu kita tidak dapat merasai kesannya, right? Tapi dengan menggunakan peranti air terakai ini, penetrasi meningkat kepada 20 hingga 30 cm. Itu jauh ke dalam badan, menembusi badan. Jadi di mana-mana ia tembus tu, dia kena tu, semua tempat yang dia memberi kesan. Okey, dia memberi kesan yang baik kepada kesihatan di bahagian itu. Right? Kita lihat kenapa dan bagaimana ia memberi kesan. Pertama kita tengok lihat daripada mekanismenya. Pertama kita lihat dari segi kluster air. Saya agak pasti bahawa hampir semua air yang kita minum setakat ni adalah dalam bentuk kluster. Jadi kluster di sini bermaksud molekul-molekul air iaitu H2O mereka bergabung menjadi kluster, iaitu 2 molekul, 3 molekul, 4 molekul. Jadi kluster dalam molekul-molekul yang berbeza. Jadi apa yang berlaku adalah kalau klusternya kecil, ia dapat dibawa masuk ke dalam sel-sel. Kalau klusternya besar, maka ia tidak dapat masuk ke dalam sel. Sel ni dia amat memerlukan air. Kehidratan memainkan peranan yang amat tinggi. Makanlah suplemen, ubat dan sebagainya apa sahaja. Tetapi pada asasnya memerlukan air untuk masuk ke dalam sel. Tanpa air yang lain pun akan jadi cacat. Alright? Jadi air itu perlu, mesti wajib masuk. Alright? Tapi masalahnya air ni pada keadaan sekarang ni cuma dalam lingkungan 30 hingga 50% air sahaja yang mampu masuk ke dalam sel oleh kerana kluster-kluster ni. Alright? Dan sekali dengan dia, air yang kita minum sekarang ni, air apabila dia sampai ke pipe di rumah, pilih di rumah, ataupun filter, mana-mana filter yang kita gunakan, ataupun kita beli air mineral daripada kedai, air itu tidak mengandungi tenaga. Dan sel-sel kita amat memerlukan tenaga itu. Jika saya sekarang ni, sel-sel saya ni berhenti rotasi, getaran di dalam badan, maka saya akan mati. Kerana mereka memerlukan tenaga untuk membuat perkara itu. Jadi kalau kebanyakan orang yang mempunyai masalah, antara sebabnya adalah kerana tidak ada tenaga pada sel dan kurang air dalam sel. Jadi ia memulakan proses di mana penyakit mula masuk. Jadi apa yang berlaku adalah apabila kurang air yang masuk dan tidak ada tenaga pada sel, sel-sel ni akan mula menjadi inert ataupun dormant. Iaitu mereka walaupun ada, tidak dapat melakukan tugas mereka. Contohnya kalau katakanlah di mana-mana tuan-tuan dan puan-puan berada, kita panggil seorang tukang kayu yang paling baik di daerah tuan-tuan dan puan-puan. Dia datang, kita suruh membaiki pintu rumah. Tetapi dia telah lupa membawa screwdriver, plier, tukul, maka dia tidak dapat membuat kerjanya walaupun dia adalah tukang kayu yang terbaik di daerah kita. Tetapi kalau dia bawa sama dengan batu perkakas dia, maka dia boleh melakukan tugasnya dengan amat baik.
Jadi sama juga dengan sel-sel kita, mereka cuma meminta supaya air itu masuk ke dalam sel, cuma mereka meminta supaya air yang kita minum itu mempunyai tenaga. Malah kalau ada makanan ada tenaga pun okeylah, bagus. Tapi sekarang apa yang kita makan kebanyakannya dimasak, digoreng sehingga tidak ada tenaga. Right? Kalau dulu orang rajin makan ulam-ulam, raw, mentah, right? Banyak mengandungi tenaga. Tapi sekarang ramai yang bekerja dan tidak ada masa untuk makan makanan-makanan mentah. Jadi kita kena cari saluran lain. Jadi apabila kita menggunakan peranti iTeracare ini, dia memecahkan kluster-kluster ini menjadi apa yang dipanggil sebagai linear. Itu dia boleh masuk dengan senang. Dan sekarang lebih daripada 90% air yang kita minum sudah mula masuk ke dalam sel. Dan bersama-sama dengan air itu, dia membawa masuk tenaga terahertz yang serasi dengan tenaga yang diperlukan oleh sel. Maka sekarang sel-sel yang sebelumnya adalah inert dan dormant, tidak aktif, sekarang sudah mempunyai apa yang diperlukan dan mereka menjadi aktif dan mereka berfungsi secara optimal. Apabila mereka aktif dan berfungsi secara optimal, penyakit tidak ada tempat di sana. Jadi kesihatan adalah normal. Penyakit adalah tidak normal. Jadi badan sekarang akan mula memulihkan kepada keadaan normal. Alright? Kerana sekarang dia mempunyai apa yang dia perlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, caslah dan minum air itu sepanjang hari, seberapa banyak yang boleh. Dan pasti ia akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, dia mempunyai radiasi tanpa pengayonan ataupun dalam bahasa Inggerisnya non-ionizing. Maksudnya, ia tidak mencuri elektron daripada atom ataupun molekul dalam badan, daripada tisu-tisu badan. Right? Jadi, ia tidak berbahaya. Ia juga tidak invasif. Kita tidak perlu membuat pembedahan untuk menggunakan peranti ini. Ia tanpa kontak, tak sentuh pun badan kita. Ia digunakan setempat, maknanya di mana-mana kita memerlukannya. Di mana ada masalah, gunakanlah di tempat itu. Senang. Okay? Kalau kita bandingkan dengan suplemen-suplemen dan medikasi. Kalau sakit kepala, kita perlukan ubatan lain. Kalau sakit kaki, ubat lain. Kalau katakan sakit jantung atau tekanan darah tinggi, kita perlukan ubat lain. Jadi dengan peranti ini, kita boleh gunakan peranti yang sama di pelbagai tempat. Jadi kosnya pun jimat. Alright? Dan dia membantu di mana-mana ada molekul, di sana dia secara khusus untuk tiup. Alright? Tiup ke atas badan, di mana kita mempunyai masalah, tiup ke atas air sebelum kita minum. Alright? So, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Tetapi satu boleh dikatakan amaranlah, di mana keadaan kesihatan sekarang tu adalah amat penting. Terutama sekarang ni dalam kita sudah masuk ke era endemik, di mana kita tidak tahu siapa di hadapan kita yang positif. Dan ramai yang mempunyai masalah paru-paru. Dan masalah paru-paru ni kita kena berhati-hati sikit. Kenapa tu? Jadi paru-paru ni dia lain daripada organ-organ lain. Apabila dia mula memulih, dia akan mengeluarkan cecair ke dalam paru-paru. Jadi kalau kita punya pemulihan tu terlalu cepat dan terlalu banyak, maka terlalu banyak cecair akan dikeluarkan. Jadi kalau terlalu banyak cecair, maka kita boleh rasa sesak nafas. Jadi berhati-hatilah kepada mereka yang ada masalah paru-paru. Beritahulah kepada mereka yang ada masalah paru-paru, mulakan dengan perlahan. Ia akan membantu, tapi mulakan dengan perlahan dan secara ansur maju. Tingkatkan jumlah masa yang digunakan untuk tiup. Alright?
Dan kalau kita ambil setitik darah dan kita lihat di bawah mikroskop, mungkin inilah yang kita akan lihat. Nak kata mungkin tu saya agak pastilah inilah yang kita akan lihat. Sebab darah saya sendiri pun pada mula-mula inilah rupanya. Alright. Apa yang berlaku adalah pertama ia sudah bergabung, lepas tu yang kedua ia tidak mempunyai kehidratan, tidak ada air dalam sel-sel. Ketiga, ia tidak mempunyai tenaga, maka ia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik secara optimal. Jadi itulah permulaan segala penyakit. Alright, di mana-mana keadaan dia sebegini, di sinilah mulanya penyakit. Maka kita mula makan ubat. Tapi pada asasnya, pada yang perkara yang paling simple adalah kita masukkan balik balik air yang diperlukan, tenaga yang diperlukan, dan dia akan mula berfungsi semula. Jadi cuba lihatlah, selepas kita tiup ke atas badan di bahagian-bahagian tertentu ataupun kita minum air yang dicas. Inilah rupanya selepas lebih kurang 20 minit di mana sel-sel yang tadi sudah mula mempunyai air yang banyak, mempunyai tenaga dan sudah terasing. Jadi sekarang mereka sudah boleh membuat fungsi-fungsi mereka secara optimal. Dan apabila perkara ini berlaku, penyakit makin lama akan makin hilang. Dan di sinilah orang mendapat pemulihan. Mereka melihat pemulihan, alright, dan kesannya. Dan mereka heranlah bagaimana peranti ini boleh buat kerja ni. Tapi inilah yang dia buat, alright. Tidak dia bukan satu perkara yang ajaib, tapi ini adalah sainsnya. Okay, so kita lihat sedikit hari ini bagaimana air dapat membantu dan bagaimana peranti ini memainkan peranan dalam air yang kita minum. Di manakah tuan-tuan dan puan-puan berada? Adakah badan anda cukup terhidrasi? Di kiri ataupun di kanan? Alright, kita lihat lagi sekali. Di kategori manakah kamu? Kalau kita lihat di sebelah kiri, kalau kita tanya ramai orang berapa banyak air yang diminum, ada yang katakan 2 liter, 3 liter, 4 liter, ada yang kata 1 liter pun tak sampai. Alright, so di manakah kategori tuan-tuan dan puan-puan? Cuba kita bayangkan, kalau katakan di sini kita minum 4 liter, kalau kita minum air yang biasa sekarang ni, mengikut apa yang dikatakan sebelum ni, cuma 30 hingga 50% sahaja yang masuk ke dalam sel, maka walaupun tuan-tuan dan puan minum 4 liter, cuma 50%, lebih kurang 2 liter masuk, tuan-tuan dan puan akan berada dalam kategori sini. Kalau minum 2 liter, maka akan duduk di sini. Karena cuma lebih kurang 50% saja yang masuk. Cuba bayangkan mereka yang minum tak sampai 1 liter. Dan tanyalah diri sendiri kepada kami yang berpenyakit, berapa banyak air yang kita minum dalam sehari. Itu mungkin punca kebanyakan penyakit dan masalah kita. Jadi apabila katakan kita cas air ini, kita cas air dan kita minum air yang dicas. Tadi saya sebut sekarang lebih daripada 90% sekarang sudah mula masuk sel. Jadi sekarang kalau kita minum 4 liter air, maka lebih kurang 3,6 liter air masuk ke dalam sel dan tuan-tuan dan puan-puan kekal dalam kategori hidrasi yang baik. Kalau kita minum lebih kurang 2 liter, maka lebih kurang 1,8 liter air masuk, tetapi masih dalam keadaan kurang hidrasi. Dan kalau kita minum kurang daripada 2 liter, dia akan jadi berada dalam keadaan yang dipanggil sebagai dehidrasi. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah punca, antara punca penyakit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi air yang diminum jika boleh masuk ke dalam sel dengan baik, dia akan mampu mengubah nasib dan kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Cubalah. Right? Jadi kita lihat
air ni memainkan peranan yang amat penting dalam tubuh badan kita. Kulit kita, buah pinggang kita, bentuk fizikal, mental, kekurangan berat badan, semuanya datang daripada air memainkan peranan. Alright. Jadi badan sepatutnya peratus air dalam badan sepatutnya lingkungan dalam 60 hingga 70%. Tapi kebanyakan orang kurang daripada 60%. Alright. Jadi itulah antara sebabnya kita mendapat penyakit. Okay. Selain daripada itu, kecantikan. Kebanyakan orang kecantikan muka. Kalau kita lihat setengah orang, muka mereka cantik. Kita lihat setengah orang, muka mereka nampak lain saja. Jadi kita pun heran kenapa jadi begitu kan. Kadang-kadang jerawat, kadang-kadang ada di bawah mata tu. Right? Antara sebabnya adalah kerana dehidrasi. Apabila dehidrasi, maka kita mendapat jerawat, kita dapat sunburn, dapat bags bawah mata ni, hidung merah dan sebagainya. Tapi apabila dia mendapat hidrasi, dia sebaliknya pula. Di mana dia punya kepala pun, dia punya rambut mula cantik. Air ini dapat mampu membantu rambut yang cantik. Alright. Dan ramai yang sudah mula jarang, dia akan tumbuh balik dengan elok. Yang penting masih ada akar rambut tu. Jika ada akar rambut, boleh diselamatkan. Macam saya sendiri sudah terlambat. Kalau ada peranti ni, kalau bila saya muda, mungkin sekarang sudah lebih banyak rambut. Alright. So kepada mereka yang masih ada akar rambut tu, cepatlah gunakan peranti ni dan spray lah air tu ke atas kepala tu. Dia akan menguatkan rambut anda, dia akan gugur kurang dan dia akan tumbuh dengan lebih baik dan lebih cantik. Alright. Dan kita akan juga dapat kuku yang lebih cantik, rambut yang cantik, mata yang lebih terang. Dia juga mampu membantu dalam glaukoma, katarak, mereka yang ada masalah penglihatan, right? Dan membantu pengurangan berat badan, dan sudah pasti kulit yang cantik itu kalau sekarang kita mempunyai wrinkle, itu kedut-kedut, garisan-garisan di muka, spraylah muka tu dengan air yang dicas. Cuba lihat dalam 1 bulan sudah pasti nampak 10 tahun lebih muda. Alright? Ini saya pasti sebab saya sudah lihat ramai orang. Kita sekarang ni ada seorang aktif membantu, memberitahu tentang bagaimana iTeraCare ini membantu kesihatan orang lain. Beliau berumur 56 tahun. Kalau lihat dia, nampak dia macam umur 36 tahun. Alright? So saya tanya dia, macam mana cara puan menggunakannya? Saya tiap-tiap hari saya menggunakan iTeraCare ni tiup ke muka saya sekurang-kurangnya 20 minit. Dan biasanya 2 kali sehari. Kalau saya sibuk, paling kurang sekali sehari. Dan memang dalam sebulan sudah berubah. Dan bila saya bandingkan dengan kawan-kawan saya di sekeliling saya yang seumur dengan saya, memang sudah jauh kelihatan tertinggal. Alright? Cuma dengan menggunakan peranti iTeraCare. Alright? Baik. Jadi organ-organ kita pun banyak memerlukan air. Contohnya paru-paru kita memerlukan 90% air. Alright? Dan darah kita 82% air. Jadi kalau kita minum kurang air, macam mana darah tu nak berfungsi dengan baik? Mana tak ada darah tinggi, dan tekanan darah, semua tu naik kerana air kurang dalam darah. Kulit kita memerlukan 80%, otot kita memerlukan 75%, otak kita memerlukan 70%, malah tulang kita pun yang keras-keras macam tu pun memerlukan 22%. Jadi kalau kita tak minum, pertama
Yang kedua, air itu tak masuk ke dalam sel, manalah nak sampai ke tahap yang ini. Alright? So, okay. Seterusnya, semua sel di dalam tubuh badan ini mempunyai kandungan yang kebanyakannya adalah air di dalam cytoplasma. Cytoplasma ni apa? Ia adalah satu gel, berbentuk gel di dalam sel-sel kita. Dan banyak perkara berlaku dalam cytoplasma. Dan cytoplasma ni, dia memerlukan 80% air kandungannya. Right? Barulah dia boleh mengekalkan struktur dan struktur membran yang baik. Tanpa struktur dan struktur membran yang baik, dia tidak dapat melakukan fungsi-fungsinya. Ada setengah orang kata, saya ni selalu rasa keletihan. Right? Tapi bila kita tanya balik, rupanya dia minum kurang air tidak sampai ke cytoplasma. Kerana mitokondrian berada dalam cytoplasma, di tempat di mana tenaga dihasilkan. Jadi apabila kekurangan air, tenaga tidak dapat dihasilkan dengan baik. Dan oleh kerana itu, mereka yang minum air yang dicas ni, tanya mereka, sepanjang hari mereka bertenaga. Sebab sekarang mitokondria sudah sehat dan kuat. Alright? Dia sudah menghasilkan tenaga yang banyak kerana air yang banyak masuk dan mengekalkan struktur dan struktur membran. Right? Jadi kalau kita lihat ada di mana suri rumah tangga, pernah beritahu saya kalau dulu saya mula memasak, tengah hari saya kena berhenti sekejap, kena rehat kerana letih. Lepas tu lepas rehat saya sambung sikit dan kadang-kadang saya perlu tidur. Petang saya sudah tidak ada tenaga lagi untuk membuat kerja gardening, berkebun. Tetapi sekarang selepas saya mula minum air ni, saya boleh bekerja sekaligus, tak payah berhenti dan bertenaga sepanjang hari. Dan petang ada lagi tenaga untuk berkebun. Malah malam kalau panggil keluar pergi shopping pun masih ada tenaga lagi. Jadi di mana datang tenaga tu? Karena air yang sudah dia minum tu masuk ke dalam cytoplasma pada paras 80% dan memberi peluang kepada mitokondria untuk menjana tenaga yang diperlukan. Begitu senang. Cuma minum air yang dapat membuat kerja. Alright? Jadi cytoplasma ni adalah cecair seperti gel di dalam sel. Ia adalah medium untuk tindak balas kimia. Ia menyediakan platform di mana organel lain boleh beroperasi di dalam sel. Cuba bayangkan kalau tidak ada air. Semua sudah tidak boleh beroperasi. Semua tutup kedai, tunggu air masuk. Alright? Jadi semua fungsi untuk pengembangan, pertumbuhan dan replikasi sel dijalankan dalam cytoplasma sel. Cuba tengok berapa pentingnya fungsi cytoplasma ni. Apa yang dia perlukan? Supaya air dapat masuk pada paras 80%. Replikasi sel pun berlaku di sini. Cuba bayangkan kalau replikasi sel tu, kalau kita dapat memberikan dia sel yang baik setiap kali dia nak membuat replikasi, penukaran sel. Jadi pada satu jangka masa tu, semua bahagian tu akan ditukar dengan sel yang baik, maka kita akan dapat tisu yang baik, organ yang baik. Alright? Contohnya, kita lihat di sini, darah mengambil 120 hari untuk menggantikan selnya. Hati mengambil antara 300 hingga 500 hari. Right? Kulit mengambil masa lebih kurang 39 hari. Jadi ini antara sebabnya dalam sebulan ni nampak lebih cantik kerana sel-sel di kulit ni dapat digantikan dalam antara 30 hingga 40 hari dengan sel-sel yang sehat. Jadi apabila digantikan dengan satu siri sel yang sehat, maka keseluruhan bahagian tu akan nampak sehat dan cantik. Alright? Jadi berilah peluang untuk badan tuan-tuan dan puan-puan, organ tuan-tuan dan puan-puan, bahagian-bahagian dalam tubuh badan tubuh badan tuan-tuan dan puan ni mendapat sel yang sihat. Setiap kali dia membuat replikasi. Tuan akan lihat, tuan dan puan akan lihat dalam jangka masa antara
3 hingga 6 bulan, banyak perubahan akan berlaku kepada tubuh badan dan cara tuan-tuan dan puan-puan bergerak. Antara fungsi penting air dalam badan adalah ia menyokong metabolisme sel dan ia membantu dalam pengangkutan molekul. Ia juga membantu dalam tindak balas biokimia dan juga dalam sifat fizikal air seperti tegangan permukaan. Right? Contohnya, di paru-paru ada apa yang dipanggil sebagai alveoli. Dan alveoli ini memerlukan air yang banyak untuk mengekalkan tegangan permukaan. Barulah banyak oksigen boleh dibawa masuk dan karbon dioksida boleh dibawa keluar dengan baik. Kalau katakan air berkurangan, maka tegangan permukaan akan terbantut. Jadi oksigen yang masuk adalah kurang. Dan bila oksigen yang masuk berkurangan, maka tisu-tisu dalam badan, sel-sel dalam badan tidak mendapat oksigen yang sebaiknya. Right? Maka apa yang berlaku adalah mereka tidak dapat berfungsi, malah ada yang akan mati kerana kekurangan oksigen. Jadi disitulah mula penyakit. Right? Puncanya air yang tidak cukup di bahagian paru-paru. Baik. Persekitaran bernalin untuk komunikasi ekstraselular dan pengangkutan molekul ke seluruh badan. Air ini. Juga ia menjadi komponen utama tindak balas biokimia yang terlibat dalam fisiologi seperti hidrolisis. Hidrolisis ni ada kaitan dengan medikasi yang kita ambil. Medikasi ini banyak dia dalam bentuk komponen-komponen yang tertentu. Jadi air ni memainkan peranan mengekalkan komponen-komponen dalam keadaan seadanya. Tapi apabila air berkurangan, bila dia menjadi dehidrasi, maka komponen-komponen ni kerana mereka ni adalah bahan galian dan sebagainya. Bahan dan mereka akan bergabung menjadi compound. Dan bila menjadi compound, mereka akan bertindak dengan cara lain. Kalau dengan cara bagus, baguslah. Kalau dia bertindak secara kurang baik, jadi khaslah. Alright? So, kekalkanlah medikasi yang diambil tu dalam komponen-komponen mereka. Right? Air badan juga dikawal oleh hormon. Hormon ni memainkan peranan yang amat penting. Mereka ni membantu dalam peraturan kandungan air, di mana ia adalah bahagian terpenting dalam homeostasis. Right? Kerana pengaruhnya terhadap tekanan darah dan output jantung. Kalau air berkurangan, maka kita tidak akan dapat homeostasis. Bila dia ada homeostasis, maka tekanan darah akan pulih dan output jantung pun akan pulih. Right? Tekanan jantung tu akan kurang. Lepas tu hormon ni pula ni, dia ni memerlukan air untuk membawa isyarat-isyarat daripada satu organ ke organ yang lain. Contohnya kalau katakan hypothalamus di bahagian otak kita, dia memberitahu terlalu banyak air dalam badan kita. Jadi buah pinggang kurangkan air di dalam badan kita. Jadi hormon inilah yang membawa isyarat dalam badan kepada buah pinggang dan air akan dikeluarkan dengan cara membuang air kencing. Kalau katakan terlalu sikit, maka hormon ini akan memberi isyarat mengatakan kawal air, jangan keluarkan. Tetapi kalau badan kita sudah tidak ada cukup air, bagaimana hormon ni sendiri nak jalan? Sama hormon ni nak membawa isyarat. Dia sendiri mempunyai masalah. Contohnya highway kita semua sekat, tak boleh lalu. Pasal terlalu banyak kenderaan dan tidak boleh lalu. Okey. So sekarang ni dia tidak boleh membawa isyarat. Oleh kerana itu antara sebabnya mengapa orang yang minum air banyak, dia boleh ada air itu berlebihan dalam badan. Dia tidak dapat dikeluarkan. Isyarat tidak dapat dibawa dengan baik. Okey? Alright. So dia kata apa? Water retention. Alright. Jumlah berat badan air. Alright. So biasanya kandungan berat badan, kandungan air mengikut berat badan
adalah dalam lingkungan 60 hingga 70%. Inilah kandungan yang sepatutnya dicapai. Jangan bimbang minum air yang berlebihan. Kerana air yang berlebihan, bila air banyak, jadi saya sudah bagi tahu hormon akan membawa isyarat dia akan mengeluarkan air dengan cara kencing. Adalah lebih baik kita kencing lebih kerap daripada kita pergi ke hospital lebih kerap. Right? Sebab setiap kali kita kencing, kita juga membawa keluar toksin dan bahan perkumuhan. Dan orang yang obes dan usia tua, dia banyak mengurangkan peratusan air badan. Sudah dia akan turun pada tahap lebih kurang 42 hingga 45%. Dan 45% banding dengan 60 hingga 70 tu jauh berbeza. Jadi mulalah pelbagai masalah penyakit. Alright? Terutama orang yang usia tua ni, masalah mereka sebelum ni kita minum air yang tidak ada tenaga dan dalam bentuk kluster. Jadi ia tidak dapat membantu sel-sel kita. Jadi apabila kita terus minum, dia akan duduk di sana, dia tidak membantu sel-sel atau otot-otot kita. Jadi kita akan keluarkan air itu dan lebih kerap. Okey. So malam bila kita tidur pun kita pergi kencing lebih kerap. Jadi untuk mengelakkan masalah ni, apa yang mereka buat adalah mengurangkan air yang mereka minum. Bimbang kena pergi kencing banyak kali. So sekarang ni apa yang berlaku adalah dia menjadi satu cycle, vicious cycle di mana kerana dia kurang minum air, sekarang badan tidak dapat melakukan proses-proses di mana ia menggunakan air, ia menjadi lebih teruk. Bila ia menjadi lebih teruk, lagi teruklah keadaan. Jadi itulah yang kita menjadi lebih cepat, lebih teruk. Tapi bila kita charge dan minum, apa yang berlaku adalah air ni sekarang sudah mula masuk ke dalam sel-sel, dia mengembalikan keaktifan sel-sel. Jadi contohnya kalau katakan bladder pundi kencing. Alright? So pundi kencing ni bila dia mengandungi air, dia nak keluar, ada satu otot di sana, dia panggil otot sphincter, di mana dia mengawal pengeluaran air. Jadi sebelum ni dia bila air tidak dapat masuk ke sel-sel dia tidak dapatkan lakukan tugas, makin lama makin teruk, jadi dia sudah kendur, air itu boleh keluar dengan sendirinya. Kita tidak dapat mengawal pengeluaran air. Tapi bila kita masukkan, kita minum air ni, dia akan mengembalikan kebolehan dia mengawal air itu. Jadi apa yang kita akan lihat adalah makin lama kita makin kurang pergi kencing waktu malam, malah ada yang sudah tidur malam, pagi baru pergi buang air kencing. Kerana sekarang sel-sel sudah boleh berfungsi secara optimal. Jadi percayalah pada air yang anda minum, sudah dicas, dia akan mengembalikan proses-proses yang sepatutnya berlaku. Right? Dan minum terlalu banyak biasanya lebih baik daripada minum terlalu sedikit. Kerana membuang air berlebihan adalah lebih mudah untuk badan daripada menjimatkan air. Dan badan memperolehi air terutamanya dengan menyerapnya daripada saluran pencernaan. Jadi jangan lupa tiup kepada bahagian pencernaan. Dan air di dalam badan diagihkan di antara pelbagai ruang cecair yang diselingi dalam pelbagai rongga badan melalui jenis tisu yang berbeza. Dalam keadaan berpenyakit di mana air badan terjejas, ruang cecair yang telah berubah boleh memberi petunjuk kepada sifat masalah. Maksudnya, secara ringkas, di mana ada penyakit, di sana kemungkinan besar kekurangan air. Dan sebaliknya, di mana kekurangan air, kerana air yang kita minum sebelum ni tidak dapat masuk dengan baik, maka di situlah penyakit. Jadi bila kita minum air yang dicas, dia masuk balik kepada tempat-tempat di mana dia terjejas dan tidak mendapat air, maka sekarang ni dia akan kembalikan kesihatan dan penyakit akan mulai hilang. Right? Itulah apa yang berlaku. Dan kalau kita lihat di sini,
Ini adalah spectral imager. Jadi mungkin pada masa akan datang kita akan lihat badan kita di mana kekurangan air dan kita boleh tahu di mana mungkin mulanya penyakit. Alright? Pelbagai penyakit. Okay? So mungkin pada satu hari nanti kita ada satu imager, kita letak saja bahagian badan kita dan kita boleh lihat adakah dia cukup air atau kurang air dan kita boleh tahu di mana mungkin mulanya penyakit atau sudah berpenyakit. Right? Dan mungkin satu hari nanti sama seperti sekarang ni kita jalan melalui scanner, terakhir scanner di mana ia menunjukkan bahan-bahan pistol, senjata ataupun peletup. Mungkin pada satu hari kita berjalan di mana dia menunjukkan kandungan air di badan. Right? Dan kita tahu di mana kekurangan kita. Dan ini mungkin ramai yang telah lihat ialah MRI scanner. Right? Jadi mungkin pada satu hari, ini scientific fiction, kita baring di sini, kita masuk ke dalam dan ditiup dengan tenaga terahertz. Duduk di dalam selama 20 hingga 60 minit. Lepas tu kita keluar, banyak perubahan dalam badan. Right? Banyak perubahan di mana kita kesihatan mula memulih. Walaupun ini adalah orang kata science fiction buat masa ini, saya pasti pada satu hari nanti ia akan menjadi realiti. Right? Dan pengambilan air mesti mengimbangi kehilangan air. Orang dewasa yang sihat perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter cecair sehari. Ini minima. Kalau dulu kita lihat orang kata 6 gelas, 8 gelas, kita katakan 2 liter. Mengapa tu? Badan ni dia menggunakan air untuk utility. Apa tu utility? Untuk dia buang air, kencing, buang air besar, bernafas, berpeluh, semua tu memerlukan air. Dia membuang air daripada badan. So, dia menggunakan, kalau untuk wanita, 1,5 hingga 2 liter. Untuk lelaki, 2 hingga 2,5 liter dalam sehari. Jadi kalau kita minum 2 liter, dia menggunakan untuk utility. Jadi kita perlu minum lebih daripada 2 liter supaya dia juga boleh digunakan untuk bahagian-bahagian lain. Right? Minum terlalu banyak biasanya lebih baik daripada minum terlalu sedikit. Right? Sebab kerana membuang air berlebihan adalah lebih mudah untuk badan daripada menjimatkan air. Sekali lagi, saluran pencernaan itu adalah amat mustahak. Right? Dan bagaimana peranti air terakai dapat membantu? Pertama, ia dapat meningkatkan hidrasi. Kedua, ia dapat membawa masuk lebih air dalam sel. Melebihi 90% air yang kita minum. Meningkatkan jumlah kandungan air dalam sitoplasma di mana banyak perkara berlaku. Dan ia membantu dalam homeostasis. Dan antara yang juga paling penting adalah ia membawa masuk tenaga yang amat diperlukan oleh sel-sel. Jadi, apa yang penting, anda perlu minum air yang tidak berkluster dan mempunyai tenaga dan yang amat dikehendaki oleh badan. Air itu patut boleh mengaktifkan sel-sel. Bukan setakat cuma masuk dan tidak dapat melakukan tugas. Alright? So, minumlah air yang dapat mengaktifkan sel-sel. Selain itu, air terakai ini dia dapat membantu untuk mengurangkan sakit, termasuk sakit kepala dan sakit sendi. Dan orang-orang yang ada migrain pun sekarang sudah banyak merasa lega. Dan ia juga digunakan sebagai rawatan alternatif untuk pelbagai jenis penyakit seperti penyakit kulit, penyakit kardiovaskular, kencing manis, gangguan perut dan melegakan kesakitan dan penyembuhan luka. Ia juga dapat mengurangkan kesan sampingan toksik, kemoterapi dan radioterapi di kalangan pesakit barah. Dan ia banyak membantu memodulasi sistem imun. Right? Kita perlu untuk meningkatkan sistem imun
sebagai langkah pertama, langkah utama untuk melawan menyerang badan kita. Ia juga membantu stimulasi sistem saraf. Juga membantu untuk meningkatkan peredaran darah. Ia menurunkan viscosity atau kelikatan darah. Jadi orang yang mengambil medikasi untuk thinning pills, untuk menipiskan darah, right? Dan untuk darah tinggi. Jadi air ini dapat membantu. Ia juga membantu untuk meningkatkan prestasi sistem limfa, right? Sistem limfa ni dia sistem di mana dia membawa keluar bahan toksin dan bahan perkumuhan. Dia juga membersihkan titik meridian dan cakra, right? Dan biasanya ada sedikit tanda-tanda semasa rawatan. Kita mungkin merasakan sensasi sakit, rasa membara atau kesemutan yang boleh dirasai pada bahagian yang terjejas atau bermasalah. Dan mengikut perubahan Cina tradisional, di mana anda rasa sakit, besar kemungkinan anda mempunyai masalah di sana dan sebaliknya. Right? Dan kalau kita lihat, jika ada blok-blok di bahagian badan, untuk tenaga yang ada dalam badan ni, dia perlu lancar. Jadi kalau ada penyumbatan, maka mungkin di sanalah permulaan penyakit di badan dan sakit di badan. Right? Jadi peranti ini juga mesra pengguna. Ia senang digunakan pakai, tidak memerlukan kemahiran profesional atau pengetahuan khusus. Tiup saja di bahagian yang terjejas. Dan jika memerlukan ilmu atau kaedah khusus berkaitan beberapa penyakit, gunakanlah beberapa garis panduan yang mudah. Yang satu permintaan, jangan jatuhkan atau goncangkan peranti. Hari ini ada seorang daripada kawan saya menelpon memberitahu perantinya terjatuh dan bahagian depan kacanya pecah. Apa yang boleh saya buat? Jadi saya beritahu, kalau kacanya pecah, peranti ini adalah boleh dikatakan tidak boleh digunakan. Karena kaca di bahagian depan tu memainkan peranan yang utama untuk mengeluarkan tenaga terahertz. So jaga-jagalah dengan baik. Right? Tapi jangan bimbang, kalau pecah, hantarlah kepada syarikat, mereka akan menggantikan dengan sedikit kos. Jangan benarkan air masuk ke dalam peranti, terutama bila panas. Bagi peranti sejuk sebelum memasukkan ke dalam kotak. Baik, sedikit garis panduan tambahan. Kecepatan hasil yang boleh nampak bergantung kepada kondisi badan dan kesihatan setiap orang. Kalau kita lebih kronik, maka mungkin mengambil lebih sedikit masa untuk baik. Dan kekerapan penggunaan memainkan peranan. Lebih kerap kita gunakan, lebih cepat kita akan lihat perubahan dalam badan kita. Peranti ini dia tidak membantu kita untuk memulihkan badan. Tenaga ni dia pun memainkan peranan di mana dia mewujudkan satu keadaan di mana badan kita menggunakan keadaan baru itu untuk memulihkan badan. So, apa yang kita boleh kata adalah ia menggalak penyembuhan semula jadi. Jadi di mana lagi yang kita boleh jumpa, di mana ada bahan, ada peranti yang boleh membantu, yang menggalak penyembuhan semula jadi. Dan dalam penyembuhan semula jadi ini, kita boleh jangkakan apa yang disebut sebagai krisis penyembuhan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, healing crisis. Apakah itu yang dikatakan krisis penyembuhan? Ia adalah satu keadaan sementara di mana simptom menjadi lebih teruk apabila mulakan rawatan, terutamanya dalam perubatan alternatif. Kita mungkin melihat masalah itu menjadi lebih teruk, terdapat reaksi detox ataupun reaksi pembersihan. Dan dalam krisis penyembuhan,
simptom akan menjadi lebih teruk sebelum ianya menjadi lebih baik. Jadi bagi tahulah kepada diri kita juga dan juga kepada orang yang kita syorkan peranti ini bahawa perkara ini mungkin berlaku supaya mereka bersedia. Ia juga membantu pelbagai inflamasi, sakit, penyumbatan dan membantu untuk membawa kepada kulit yang sihat dan juga untuk kecantikan. Dan kalau kita lihat sini Susan dari Afrika. Okey, dia adalah seorang wanita yang cantik tapi dengan penggunaan air tarakai ini mukanya lebih berseri, menyinar. Alright. So inilah apa yang berlaku apabila kamu menggunakan peranti air tarakai ini. Dan berbanding dengan kaedah-kaedah lain yang banyak digunakan, memang kaedah lain pun bagus, tapi kelebihan air tarakai, peranti air tarakai ini adalah ia dapat penetrasi yang mendalam. Jadi ia dapat mencapai organ-organ tisu-tisu yang di dalam dan membawa perubahan kepada mereka kepada yang lebih baik. Alright? Ini adalah satu kelebihan yang jarang-jarang dijumpa. Alright? And ramai yang tertanya macam mana caranya nak tiup. Okay. So satu caranya adalah cara sebegini, di mana kalau kita ni cuma memerlukannya untuk maintenance, bukan kerana kita sakit. Tapi bila kita sakit, ada pelbagai masalah, boleh merujuk kepada carta ini dan poin-poin yang tertentu dan tiup ke poin-poin yang tertentu. Alright? Ataupun kita boleh gunakan carta refleksologi pada tapak kaki ataupun tapak tangan. Dan selain daripada meniup kepada organ-organ, kita juga boleh meniup kepada cakra, right? Di tangan dan kaki. Apakah keperluan cakra ni? Jadi ia adalah titik di mana tenaga keluar dan masuk. Jadi bila kita membersihkan penyumbatan, jadi sekarang tenaga boleh masuk dan keluar dengan lancar dan tidak ada penyumbatan. Jika ada penyumbatan, di sanalah mula masalah. Ramai yang ada masalah frozen shoulder, atau tidak bahu, dia keras tak boleh angkat. Antara sebabnya mungkin bahagian sini dia ni ada penyumbatan, tenaga tidak dapat mengalir dengan baik. Right? Cuba tiup ke sini dan lepas tu tiup ke bahu, akan dapat perubahan. Alright? Kalau tidak mau gunakan cara yang tadi, boleh juga tiup terus kepada organ-organ yang terjejas. Alright? Contohnya kalau buah pinggang ada masalah, tiup terus ke bahagian buah pinggang dan ia masih berkesan. Alright? Dan ini antara satu testimoni bagaimana ia telah membantu seorang yang mempunyai masalah vena varikus dan selepas sebulan bagaimana kelihatannya. Right? Ini adalah seorang yang telah mengalami kecederaan, kemalangan. Sebelumnya dia inilah bagaimana rupanya. Tapi selepas menggunakan peranti air tarakai, inilah rupanya. Right? Dan sekarang ia banyak digunakan di pelbagai tempat dan menjadi rawatan utama untuk doktor-doktor alternatif terutamanya. Alright? Di mana ia memberi kelegaan semerta. Okay? Dan diikuti dan dibuat gabungan dengan kepakaran mereka. Alright? So ia membantu dalam profesion mereka dan membantu pesakit mereka. Ramai juga tertanya apakah kebaikan dan kelebihan meminum air yang dicas oleh peranti air tarakai. Pertama, ia memulih di dalam badan. Ia berkesan kepada keseluruhan badan. Tapi kita tidak dapat memilih. Dia masuk, dia akan bertindak sendiri. Ia memulakan sistem pemulihan badan untuk memulihkan kesihatan secara keseluruhan. Di mana dia sampai, dia mula memulih. Right? Tapi dan dia mengkomplement peranti air tarakai dari dalam. Maknanya peranti air tarakai ini kita guna di luar, di bahagian-bahagian yang terjejas di mana kita memerlukan pemulihan yang cepat.
Tapi air ni dia membantu dari dalam, tapi kita tidak boleh mengawal suruh dia pergi ke mana. Alright? Jadi dia untuk keseluruhan badan. Dan apabila kita sihat, ramai orang akan tertanya. Dan kita sekarang ni mampu membantu mereka. Pertama kita pun seronok nak bagi tahu orang. Sekarang kita sudah sihat. Dan orang yang sakit akan tertanya-tanya sebab mungkin masa ni dia orang sudah pergi cuba pelbagai cara. Macam-macam rawatan. Daripada doktor sampai ke tukang urut. Tapi tak lega-lega. Dan ramai yang apabila gunakan peranti ni terus rasakan lega. Alright? Nampak berkesan. Dia mula sudah berubah. Jadi ramai yang ingin belikan. Dan seperti saya kata tadi, pada satu hari nanti mungkin setiap keluarga akan mempunyai satu iTera Care untuk membantu mereka. Sebab hampir semua rumah mempunyai orang yang tersayang, terutamanya ibu bapa yang sudah menua. Alright? So boleh diberikan sebagai hadiah yang mereka akan sanjungi dan mereka akan berterima kasih kerana membawa kepada pemulihan kesihatan dan masalah mereka. Right? Jadi bersama Prive International ni, bila anda beli satu peranti iTera Care, apa yang syarikat buat ialah mereka memberi satu perniagaan tanpa kos tambahan. Tidak perlu satu sen pun tambahan. Terus kita mendapat satu perniagaan. Iaitu kalau kita ingin menggunakan peranti sahaja, gunakanlah, lupakan perniagaan. Tapi bila ada orang tertanya-tanya, macam mana boleh sihat ni? Saya pun nak sihat dan saya pun nak beli. So dengan sendirinya, mau tak mau, perniagaan kita mula jalan. Jadi ia menjadi satu saluran pendapatan tambahan. Jadi syarikat Prive International memberikan satu perniagaan tanpa kos tambahan untuk harga kos peranti. Dan perniagaan ini adalah perniagaan global di mana tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan sesiapa sahaja di mana sahaja di dunia. Right? Dan apa yang penting di sini adalah kita ada satu produk yang baik, yang berkesan. Jadi orang pun kalau kita tak bagi tahu pun dia akan beli nanti. Alright? Pasal nanti dia pun ingin sihat juga. So, lebih baik kita yang bagi tahu. Lepas tu dia memberi satu pelan yang baik. Kebanyakan di mana kita mendapat pulangan yang baik. Satu saluran pendapatan yang baik. Dan syarikat memberi satu sokongan yang baik. Itu di mana saja kita memerlukan bantuan, dia akan memberikannya. Right? Syarikat sekarang sudah besar di mana mempunyai ramai ahli-ahli, staf di segala bidang. Kalau perlu katakan dari segi sistem, dia bantu. Dari logistik, dia bantu. Dari segi penerangan, info, dia membantu. Suruh supaya bagi tahu pada kawan-kawan pun ada yang membantu. Right? Dan mereka mengadakan ceramah-ceramah sekarang di pelbagai tempat, di merata negara dan di merata dunia. Right? So mereka membantu di mana diperlukan. Okay? Jadi ramai yang mengatakan bahawa itu hasil daripadanya mereka mendapat pendapatan yang baik. Tapi apa yang penting di sini adalah pentingnya adalah di mana pertama kita dapat memulihkan kesihatan kita, kita dapat memulihkan kesihatan kawan-kawan dan juga orang yang tersayang. Ya, itu yang paling penting. Okay? Jadi anda tidak boleh menikmati kekayaan jika anda sendiri tidak sihat. Kita peroleh macam-macam. Lepas tu rumah mewah, kereta cantik, duit banyak. Tapi kalau tidak ada kesihatan, kita tidak dapat menikmati kekayaan kita. Jadi, pertama, pulihkan kesihatan supaya kita dapat menikmatinya. Cuba bayangkan, kita kerja bertahun-tahun, duit banyak, tapi bila order teh, mama, teh tiada gula, kurang susu, sedih dengar.
Alright? Sebab duit tidak dapat membeli kesihatan kita. Jadi, Tama pulihkan kesihatan. Minumlah teh. Mama bagi teh biasa. Tu dia. So, kita dapat menikmati kekayaan kita. Alright. Setiap manusia adalah pengarang kesihatan atau penyakitnya sendiri. Pilihan dalam setiap untuk kesihatan kita ni pulang pada diri kita. Antara kita mau pulih atau duduk sedia kala. Dia yang mempunyai kesihatan mempunyai harapan, dan dia yang mempunyai harapan mempunyai segala-galanya. Dan kalau ingin jaga orang lain, kita kena jaga diri sendiri dulu. Ramai yang mempunyai ibu bapa yang tinggal bersama. Jadi bila kita sihat, barulah kita boleh jaga mereka dengan lebih baik. Apakah titik nilai kejayaan diri kita? Right? Adakah rumah mewah? Adakah kereta yang canggih? Adakah duit yang banyak? Kejayaan diri anda bermula daripada kesihatan anda. Right? Dan kejayaan sebenar adalah kesihatan anda. Apabila anda sihat, anda dapat menikmati segala-galanya. Right? Dan kesihatan bermula daripada suhu badan dan juga tenaga terakhis. Right? Daripada peranti iTeracare. Itu saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, saya adalah Soma daripada Malaysia. Selamat malam. Ya, terima kasih kepada Encik Soma Sundram di atas perkongsian beliau tentang kehebatan produk iTeracare dan juga tenaga terahertz. Dan khasnya untuk tuan-tuan dan puan-puan yang kali pertama bersama kami malam ni, saya syorkan anda supaya anda seharusnya cuba peranti iTeracare ini untuk mengalami untuk kebaikan dan juga keberadaan produk ini. Dan jika anda inginkan maklumat yang lebih lanjut tentang produk iTeracare, sila hubungi teman yang menjemput anda ke Zoom meeting malam ni. Dan juga jangan lupa melayari iTeracare channel di YouTube untuk dapatkan klip-klip video dan juga testimoni-testimoni yang terbaru. Maka sekianlah saja untuk perkongsian untuk iTeracare untuk malam ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Soma Sundram dan juga untuk teman-teman yang sudi bersama kami malam ni. Harap kita akan jumpa lagi minggu depan pada waktu dan meeting yang sama. Jadi saya ucapkan selamat malam dan jumpa lagi dan terima kasih.